Assalamualaikum. Saya hari ini bersama kawan kita, kameraman kita, Adik Maturai. Okey. Sebelum menonton rancangan ni, tolong subscribe dan like serta komen channel di bawah untuk kami membuat lebih banyak lagi video tontonan untuk tentang automotif kereta dalam Malaysia lah. Okey. Jom, hari ini saya ada terangkan tentang kereta Proton Saga Auto Standard. So ini adalah kunci dia. Kita tengok. Ini kunci dia, masih menggunakan kunci lagi seperti kereta normal biasa. Okey, kita tengok apa yang ada dekat kunci dia, dia punya apa yang ditunjuk. Okey. Button untuk buka dan tutup. Tutup dan buka. Lepas tu ada auto hold. Ada auto hold pula. Bonnet holder. Lepas tu dia ada untuk alarm kalau kita nak cari parking kereta lah. Tu saja dia punya yang ada dalam ni. Okey, jom kita terangkan sedikit tentang dia punya spek dari luar. Okey, ini merupakan tahun 2020 year made. Kereta ni baru dilancarkan awal tahun hari tu. Dia menggunakan platform yang sama dengan model 2017, 2018 yang model first generation untuk VVT. Yang membezakan antara model 2020 dengan model 2017 adalah dia punya gearbox. Penggunaan gearbox yang ni telah ditala kembali menggunakan 4 speed kelajuan auto gearbox daripada Hyundai. Okey. Yang sebab kita tahulah dalam dunia ni tak banyak company producer kereta yang menggunakan gearbox ataupun yang mencipta gearbox sendiri lah. Okey, antara yang saya boleh sebutkan antaranya yang menggunakan gearbox sendiri adalah Mercedes, Toyota daripada Asin, ZF daripada GM company ataupun yang biasa kita tengok Chevrolet ataupun dia punya kereta Ford, tu yang pakai GM punya ZF punya gearbox lah. Dengan Hyundai. Hyundai ni termasuk dia punya under company dia adalah Kia dengan brand-brand yang meminjam ataupun membeli teknologi daripada Hyundai lah, antaranya ni lah Proton. Okey, kalau kita tengok sudut luar, Adik Maturai boleh tunjukkan, ni sudut luar dia daripada sudut kiri. Perubahan yang paling ketara untuk standard adalah dia punya size sport rim dia yang dulu untuk version paling rendah. Kalau model auto sudah menggunakan sudah menggunakan sport rim, tetapi dia punya design dia ni sangat berbeza lah. Yang dulu dia orang design dia straight, sekarang dia orang dah macam ada bunga-bunga sikit lah. Okey, nanti kita akan tunjuk muka depan pula. Okey, untuk sudut hadapan pula, kita dapat lihat perubahan yang paling ketara adalah dari segi design grill dia. Design grill dia ni, kalau kita nampak sebelum ni dia sebelum menjalinkan kolaborasi ataupun menjadi anak syarikat kepada Geely, salah satu pemegang terbesar untuk Geely lah. Cumanya yang membezakan tinggal berapa persen, 1% saja untuk menukar hak milik kan. Okey. Jadinya kalau kita dapat lihat daripada segi teknologi, kita dapat ni merupakan bentuk yang kalau kita tengok daripada Geely lah, Geely punya design ni sebenarnya. Ni dia telah diubah penuh. Selain tu lining chrome ni, lining chrome ni daripada kiri ke kanan pun telah mendapat perubahan yang ketara untuk model ni. Okey, dia punya lampu hampir sama lagi, tetapi dari segi dia punya kerugian sedikit adalah pada dia punya bahagian bawah lah. Kalau kita dapat tengok sebelum ni dia ada lampu fog light ataupun untuk ni model yang spek yang sederhana, tapi untuk model ni dia sensor depan telah hilang dan fog light pun tak ada. So kalau untuk standard dia tak ada apa-apa perubahan lah, tapi kalau untuk yang high spec, untuk premium punya ada perubahan kat situ lah. Dia dah gantikan kepada DRL, tapi
sensor depan tak ada. Tu sayang. Okey. Dari sudut kiri pula. Kanan, maaf. Ini daripada sudut pemandu. Masih sama. Tak ada apa-apa perubahan untuk model variant perubahan gearbox ni dari sudut kiri mesti sama. Cuma yang berbeza daripada sudut belakang. Jom kita tengok sudut belakang dia. Dari sudut belakang pula, jom kita tengok. Perkara yang paling berubah, yang nampak berubah adalah bumper belakang lah. Serta utama dia logo Proton, emblem Proton. Sebelum ni, untuk model sebelum ni dia ada dekat sini logo Proton lah, tapi sekarang dia tulis emblem lah. Proton. So nampak macam lebih smart lah, lebih orang nampak dari jauh dia ejaan, walaupun depan dia dah tukar kepada display menggunakan logo, tetapi bila ada emblem ni orang rasa macam dari jauh dia ada special lah. Okey, dari segi bumper dia, sebelum ni bumper rata, lepas tu dia ada macam singkat sikit, tetapi ni design baru untuk bumper. Kalau kita tengok bumper dia lebih kemas. Dia ada macam buat standard macam fake exhaust lah, tapi ni tak ada lubang pun, memang tak ada lubang, dan exhaust dia berada dekat sebelah bawah, lebih tersorok. Exhaust dia berada sebelah kiri ni. Tengok, nampak? Tu exhaust dia. Okey. Yang specialnya kereta ni dia ada untuk auto hold untuk bonnet belakang. So dari jauh, let's say kalau tangan penuh nak kena cocok kunci memang dah tak ada. Nak kena masuk dalam apa semua leceh. So kita tekan saja. Cumanya ada sesetengah pengguna Proton Saga model baru ni, dia orang tambah power spring dia untuk lift, dia boleh naik. Jadi dia naik tu kuat. Yang untuk model ni sebab ni baru standard lagi, so dia dah boleh buka, cumanya belum boleh tutup standard lah. Dia mesti manual. Dah, jom kita tengok bahagian dalam. Apa ada dekat bahagian dalam, jom. Dari sudut bahagian dalaman, okey, kita dapat lihat perubahan yang sangat ketara pada bahagian papan muka utama ataupun dipanggil dashboard. Okey, sebelum ni kita menggunakan radio berada dekat bawah tengah, tetapi untuk model ni dia dah kira macam pop-up screen, ala-ala macam Merc, ala-ala macam kereta mewah. Lain tu kita tengok meter dia. Panel meter dia masih menggunakan analog, tetapi dekat tengah tu mempunyai skrin berukuran 3.5 inch untuk kita dapat tahu dia punya entertainment lah. Maknanya kita tahu dia punya penggunaan liter per km, average pun rata. Lepas tu kita punya trip kita, pintu mana yang kita buka pun kita boleh tahu, tak perlu nak tengok, nak cek satu-satu pintu, kita boleh anggarkan. Contoh kalau pintu belakang kita buka, dia akan nampak lah. Nampak. Dekat situlah kelebihan dia. Selain tu kereta ni, yang untuk model spec auto, kelebihan utama dia adalah pada dia punya gearbox lah. Gearbox dia sebelum ni dia CVT, so kalau yang model ni dia dah pakai 4 speed, dia ada optional untuk S-Mode. S-Mode ni kelebihan utama dia sangat hebat. Bila kita tengok, bila kita nak mendaki lah, dia ibarat macam overdrive sebenarnya, yang dimatikan dan diletakkan untuk gear 3. Itulah kelebihannya. Selain tu, perubahan lain masih sama, mengekalkan konsep untuk model yang CVT. Jom kita tengok bahagian gearbox dia yang dinanti-nantikan. Okey, kita tengok bahagian sudut enjin pula. Jom abang kamera kita fokuskan. Okey, ni bar ni sangat penting sebenarnya. Nampak macam remeh, tetapi kalau kita tengok, dia dapat melindungkan enjin, dan satu lagi dia mengurangkan impak tekanan daripada hentaman kiri atau kanan. Okey, enjin ni menghasilkan lebih kurang 90 kuasa kuda serta 120 Nm torque. Dijana pula dengan gearbox 4 speed daripada brand Hyundai.
amatlah berbaloi daripada segi feel pemanduan. Sebab sebelum ni menggunakan CVT banyak komplain, ada lag, ada sangkut-sangkut, dan bila tekan minyak tu dia agak bising, kurang pick up. Tetapi yang menggunakan gearbox 4 speed ni lebih bagus dari segi pick up dan respon, serta penjimatan minyak pun terasa lebih bagus. Cumanya kita nak nampak macam mana bentuk gearbox dia. Okey, jom abang kamera kita akan tunjuk dia punya bentuk gearbox dia. Okey, jom kita tengok Okey. Ni adalah gearbox menggunakan kabel lagi. Dia masih menggunakan kabel, so senang untuk penjagaan. Okey, kita tengok lagi dekat dia punya brand nampak? Dia menggunakan brand Hyundai. Dia ada logo Hyundai kat situ. Kia Hyundai. Kalau tak salah saya, dia menggunakan gearbox yang sama digunakan pakai oleh model Picato ataupun i10 untuk model permulaan 1.25, tetapi enjin kereta ni 1.3, so dia orang dah di-tune balik lah kembali. Okey, sampai sini saja review saya untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya, serta bagi idea dan cadangan untuk kami baik pulih bersama rakan-rakan kita majukan kita punya industri automotif negara. Jangan rasis dalam automotif. Perubahan lebih baik daripada tiada apa-apa tindakan. Okey, bye.